Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini 19 hari bulan 6 2021, kita teruskan bacaan kita dalam kitab Ad-Da' wad-Dawa, ataupun disebut dengan nama ubat dan penyembuhnya. Perbincangan kita pada kali ini di bawah tajuk Mahabbatullahi Ta'ala, cinta kasih kepada Allah Azza wa Jalla. Para jemaah sekalian, kita akan tengok berapakah sifat mahabbah dan kategorinya serta tingkatan ataupun maratib. Bahasa Melayu kata martabat. Martabat ni tingkatan mahabbah itu sendiri. Para jemaah sekalian, kitab perbincangan ini duduk dalam kitab Ad-Da' wad-Dawa yang menyebut tentang penyakit-penyakit yang melanda hati manusia, yang membincangkan tentang dosa yang menjahanamkan manusia. Di antara perkara yang akhir penyakit yang kita bincangkan, iaitulah penyakit al-ishq, asyik, cinta yang melampau kepada benda-benda. Tak kiralah benda tu ada yang halal, ada yang haram. Yang halal kalau ditangani dengan cara baik tidaklah mahzur, tetapi yang haram itu memang yang berat. Maka di akhir bab perbincangan kita ni, kita pergi kepada bagaimana mengubati cinta, rindu, asyik kepada makhluk-makhluk itu. Kita nak tukar kepada mahabbah, cinta dan kasih kita, rindu kita untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Ini dia panggil peringkat yang tinggi supaya kita dapat melalui proses ataupun jalan yang baik ini, barulah kita boleh insya-Allah menjadi hamba Allah Ta'ala yang baik, yang mendapat kasih dan cinta Allah Azza wa Jalla kepada kita. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, sebagaimana yang kita fahami dalam isu cinta, sayang, asyik, rindu ini, semua itu berpunca daripada seorang manusia. Dia akan ikut kecenderungan dia, kecintaan dia, kasih dia. Bila hawa nafsu dia minat satu benda, maka dia akan jadi leka, akan boleh asyik dengan perkara yang tersebut. Contohnya, seorang manusia minat dengan satu kerja. Zaman kita hari ini, di antara orang yang asyik, yang lara apabila kita duduk dengan alat gadget kita ni, kan? Sehingga seorang pendakwah dia kata, aku baca kisah ulama salafus soleh zaman dulu, bagaimana mereka itu boleh beribadat begitu lama, baca Quran banyak, berdiri solat, berzikir. Bagaimana perasaan mereka? Tiba-tiba mari musim kita ni, bila mari alat gadget kita ni, oh, dia kata baru aku nampak. Seorang tu boleh pegang handphone dia berjam-jam. Kalau dia pergi beratur di hospital, nama dia 3 kali panggil, terlupa nak bangun, nak pergi masuk jumpa doktor contohnya. Selalu asyik dia dengan alat dia. Maka aku dapat simpulkan bahawa apabila hati seorang manusia itu suka dengan satu benda,
mahabbah dia pada satu benda, maka dia jadi asyik, dia akan jadi lara ataupun leka dengan perkara yang tersebut. Jadi sekarang ni bagaimana kita nak tukar tune daripada kita asyik dengan benda-benda, daripada kita leka dengan makhluk-makhluk, kita nak berubah kepada hawa kita. Biarlah kita pergi kepada menjadi seorang hamba Allah yang mendengar arahan Allah Azza wa Jalla, yang mengikut perintah Allah dan meninggal larangannya. Maka ini dipanggil muqaddimah. Manusia ni akan bergantung dengan apa? Dengan kehendak dia. Kalau dia minat benda tu, maka dia jadi minat. Baik, itu para jemaah sekalian, muqaddimatu al-mahabbah. Kemudian kita pergi kepada makanatul makanatul hub, kedudukan cinta. Cinta satu-satu perkara dia akan berlaku, akan menggerakkan menjadi satu punca tokoh kekuatan. Cinta kepada satu benda ni, maka dia akan buat benda tu. Ada orang bercinta sampai mabuk-mabuk ke diri, kan? Cinta kepada perempuan, tak malu-malu dia menyatakan cinta dia, pergi minta dengan keluarga tak bagi, pintu depan pergi, pintu dapur. Maknanya dia panggil harakat. Maka bila kita tengok kepada harakatun fil kaun, harakat, gerak-gerak, segala benda yang bergerak di alam ini datang dari mana? Maka dia panggil ada dipanggil harakat ikhtiariyah, ada harakat tabi'iyah dan ada harakat qasriyah. Makna gerak tu ada 3 benda. Satu pilihan. Satu lagi memang tabiat Allah letak gitu, dia bergerak gitu je, tak tahu apa benda. Satu lagi gerak dengan cara kekuatan. Maka kita lihat benda-benda yang bergerak di atas dunia ini, iaitu ada unsur-unsur yang menggerakkannya. Kalau kita pergi kepada ilmu tadabbur kepada alam ini, yang sangat-sangat penting untuk kita belajar ilmu tadabbur, iaitulah Allah Subhanahu wa taala telah melantik sebagai penggerak kepada alam ini. Apa dia? Iaitu Allah Taala serahkan tugasnya kepada malaikat. Malaikat disebut dengan nama Al-Malak. Al-Malak makna yang menjalankan tugas. Bermula dari mana bergeraknya malaikat tu? Al-Aflaq, falak, galaksi, semua benda tu ada malaikat yang jaga dia. Hujan, ada malaikat yang jaga hujan. Nak bawa ke mana awan ini? Bahkan malaikat yang ditugas untuk menjaga janin dalam rahim, menjaga tumbuh-tumbuhan. Malaikat yang jaga manusia, kiraman katibin, menulis amalan kita, mencatatkan amalan kita. Jadi semua kerja-kerja ini, maka dikatakan malaikat itu jundullah, tentera, bala tentera Allah. Nama dia malaikat. Nama dia Al-Malak. Malaikat itu menunjukkan dia ni utusan yang Allah lantik untuk menjalankan tugas. Allah Ta'ala cerita dalam surah Maryam, tuan-tuan baru je tadabbur surah Maryam ayat 64, wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Malaikat bagi tahu, kami tak boleh turun ke bumi kecuali dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Artinya malaikat ni menjalankan tugas. Dan banyak lagi Allah Ta'ala bersumpah dengan jawatan malaikat. Contohnya was-saffati saffa, wal mursalati urfa, wan nazi'ati gharqa. Terjemahan dia tengok dalam tafsir kita juzuk yang ke-30. Kan para jemaah sekalian, ini menunjukkan bahawa semua gerak-geri kita ni dia panggil al-ubudiyatu lillah. Al-ubudiyatu lillah. Untuk maklumat para jemaah, para pelajar sekian, al-ubudiyah, perhambaan makhluk ini kepada Allah, dia panggil ada 2 kategori. Satu, ubudiyatul kainat. Semua benda di dalam alam ini ubudiyatul kainat, artinya tunduk kepada peraturan Allah Azza wa Jalla. Semua benda, matahari naik sebelah ini, turun sini. Bulan pula berpusing daripada awal bulannya kecil sampai purnama, sampai ke akhir bulannya. Jadi matahari, bulan, bintang, semuanya, semua itu dia panggil ubudiyatul kainat. Ubudiyah
dari sudut perjalanan yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, tidak mungkin makhluk-makhluk ini derhaka kepada Allah Azza wa Jalla sama sekali. Kemudian maka itu dia panggil dalam surah Al-Isra ayat 44 Allah gambarkan tusabbihu lahus samawati sab'u wal ard wa man fihinna wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Maknanya semua benda atas dunia ni bertasbih memuji Allah Azza wa Jalla, akur kepada perintah Allah Azza wa Jalla. Surah Al-Isra ayat 44. Maka di sini kita dapat faham bahawa yang mentadbir alam ini Allah Azza wa Jalla, Rabbul Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kan? Rabb maknanya pentadbir, pencipta, pengurus alam ini. Hanya Allah Azza wa Jalla sahaja. Jadi semua makhluk ubudiyah, duduk menghambakan diri, patuh dan akur kepada perintah Allah Azza wa Jalla. Kalaulah ada orang fikir ada lagi penguasa dalam dunia ini, maka tak mungkin keadaan dunia seperti sekarang. Dalam surah Al-Anbiya, tanda pelajar. Dalam surah Al-Anbiya, Allah SWT gambarkan, "Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata." Lau kana fihima, andai kata dalam dunia ini ada dua alihah, ada Tuhan lain daripada Allah, la fasadata, rusak dunia ni, bumi dengan langit ni hancur, berkelahi kita. Kita dalam negara yang ada kerajaan, ada pembangkang, ada ni pun sudah huru-hara, kan? Yang ni bangkang, yang ni buat, dia main pusing, orang ni jadi pembangkang, orang ni jadi kerajaan. Gitulah dunia ni rutin. Siapa dia jadi pembangkang, kerja dia membangkang. Siapa dia jadi kerajaan, kerja dia mempertahankan. Itu gambaran. Kemudian satu lagi, yang ini kita akan bincang sampai ke akhirnya, iaitu al-ubudiyah al-khasah, yang dikira di antara martabak yang tertinggi. Martabak yang tertinggi, martabak al-ubudiyatulillah, iaitulah menghambakan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Menghambakan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau ada orang masih menganggap bahawa ada lagi kuasa lain daripada Allah, maka orang itu menunggu kebinasaan yang berlaku kepada dunia ini tidak mungkin. Sebagaimana binasanya dunia dengan sebab pemimpin-pemimpin yang ada. Pemimpin belok barat, belok timur, belok ni, akhir kali kelahi, masing-masing tunjuk senjata, rusaklah dia. Baiklah. Itu dia panggil dari sudut makanat al-hub. Maknanya dunia ini duduk di bawah al-ubudiyatillah. Kemudian kita pergi pula al-mahabbah. Mahabbah ini adalah merupakan asal bagi segala agama. Segala agama kerana cinta. Kita kadang-kadang tak logik kita tengok. Orang cerdik mempunyai pemikiran yang hebat, teknologi tinggi, tapi dia sembah apa? Sembah batu, sembah kayu, sembah hayawan. Kan? Ada yang main tahi lembu contohnya. Ada yang nasallallahu salamata wal afiyah, dikatakan ada yang sembah dia punya kemaluan, kononnya ini yang buat dia. Di mana uqul? Maka kata di para ulama, asal kepada gaya hidup kejadian orang itu mari daripada mahabbah. Bila dia cinta kepada satu benda, dia tak malu-malu. Walaupun zaman moden, zaman apa sekali, zaman teknologi, tapi dia punya cara pakaian, cara dia beragama, walaupun nampak kotor, nampak tidak molek, tapi mereka sebab mahabbah. Mahabbah kepada lembu, mahabbah kepada patung, mahabbah kepada apa, maka jadilah dia. Tapi bagi kita orang Islam, kita ada mahabbah kita kepada Allah Azza wa Jalla yang tersendiri. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala sebut jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai akhlak yang sangat agung. Surah Al-Qalam ayat 4. Qala al-Imam Ahmad an Ibn Uyainah qala Ibn Abbas la'ala dinin azim. Jadi Nabi kita duduk di atas agama yang benar. Maka agama itu dikatakan sebagai dengan makna al-izlali wal qahr. Agama
dengan makna ketundukan, dengan makna kepatuhan, ketaatan, itu dia panggil agama. Maknanya bila setiap orang kata beragama, maka dia kena patuh. Dia kena akur. Dia kena tunduk kepada peraturan-peraturan yang telah dibuat. Maka kalau kita terima agama tapi peraturan yang kita tak terima, itu dia panggil tidak ada mahabbah. Tidak ada mahabbah. Ana selalu buat bandingan simple supaya kita faham beza di antara undang-undang syariat dengan undang-undang sivil. Undang-undang syariat, oleh kerana kita terima dia dengan mahabbah, maka setiap yang kita buat, kita rasa bahagia. Kita boleh bayar zakat, kita bahagia. Kita boleh habiskan duit pergi haji, kita happy, suka. Kita boleh sedekah, kita rasa suka. Kita boleh beribadat, kita boleh bahagia. Kita disekat tak boleh pergi masjid, kita duka cita. Duka cita orang yang tak pergi masjid ya. Orang yang memang tak nak pergi masjid, dia suka baru tutup masjid. Sebab tak ada orang kacau dia. Zaman dulu, kalau dia tak pergi solat Jumaat, isteri dia marah. Bang, dah nak Jumaat ni, bangun. Kan? Sekarang ni, mana boleh nak kacau-kacau, Jumaat tak boleh pergi. Tengok. Maknanya, orang yang ada mahabbah dia kepada agama dia, dia akan sedih, akan duka cita, akan berusaha siang dan malam untuk apa? Untuk berdoa kepada Allah SWT supaya Allah izinkan kita kembali ke rumahnya, kembali ke masjid. Ini dipanggil aslu al-mahabbah, maknanya agama itu tunduk kepatuhan kepada perjalanan hidup kita ni. Kalau tidak, kita jadi tak ada agama kita. Kenapa buat? Orang semua buat. Lah, itu bukan pegangan. Kerana itu ulama membezakan di antara beragama, orang yang beragama dengan orang yang menghayati agama. Kalau kita kata agama apa dia ni? Agama Islam. Adakah dia menghayati agama dia? Belum tentu, sebab dia lahir di rumah orang Islam. Maka ditulis di atas kad pengenalan dia agama Islam, kan? Tetapi berbeza dengan orang yang menghayati hidup beragama. Tak sama. Sebab bila dia masuk Islam dengan mahabbah, dengan sifat kecintaan dia kepada agama, berbeza dengan dia membesar dalam agama yang dia besar. Tapi dia tidaklah menghayati kehidupan beragama. Sebab itu kita tak pelik hari ini bila timbul anak orang Islam menentang juga undang-undang Islam. Bahkan perli pula kepada orang-orang yang solat, orang yang tutup aurat. Maka kita mengatakan sebab mereka tidak beragama dengan kefahaman yang jitu tentang agama mereka sendiri. Maka kita mengatakan ini di antara perkara yang sangat berbahaya. Apabila agama tidak menjadi mahabbah, tidak dicintai, sebab dia tak cinta, dia tak tahu. Bagaimana kita nak supaya, tanda ni ibu bapa, sekarang ni bagaimana kita nak jadikan anak kita ni orang yang beragama mengikutnya sepatutnya, supaya dia cinta kepada agama. Maka menjadi peranan ana sewaktu bercakap dengan guru-guru sains. Kita mengatakan tuan-tuan dan puan-puan para cikgu, orang yang mengajar sains Muslim berbeza dengan ahli sains yang tidak Islam. Sebab bagaimana kita nak kaitkan semua yang berlaku itu dengan apa? Dengan agama. Jangan kata saya mengaji sains tak mengaji agama. Rugi kita. Sebab bila kita belajar sains tak belajar agama, tidak kaitkan dengan agama, sedangkan semua sains teknologi itu mari daripada din. Mari daripada ajaran agama kita. Allah suruh tengok falak, suruh tengok langit, suruh tengok bumi, tengok kita sendiri. Bagaimana oksigen yang kita sedut ni, berapa harga dia. Maka di situlah kita kena kaitkan. Setiap benda yang berlaku dikaitkan dengan kuasa Allah Azza wa Jalla. Kita ni pengkaji saja, nak terima je saja. Bukannya maka di sini tanggungjawab kita, ibu bapa, ambillah peranan. Lebih-lebih lagi musim PKP ni, kita duduk dengan keluarga, cari video yang menceritakan kepada kita dan keluarga kita tentang penemuan sains dalam Islam itu sendiri.
Contohnya, kita cari video tentang lebah. Bagaimana Allah Ta'ala ciptakan lebah, rumah lebah, pemimpin lebah, dan bagaimana dia pergi takwin satu negara lebah sehingga dia boleh keluarkan madu yang sangat berkhasiat. Kenapa madu berbeza-beza? Ada yang manis, ada yang pekat, ada yang cair, ada yang merah, ada yang hitam, ada yang dia punya rasa masam, kelak, yang Masya Allah. Pergi pula nyamuk. Tengok video dengan anak-anak yang berfaedah. Ni duk tengok cerita tu, cerita ni, movie tu, movie ni. Tak ada faedah belaka tu. Kan? Tak ada faedah belaka. Dia kata akhir sekali, duduk menangis. Sebab apa? Pelakon dalam cerita Korea ni mati. Apa punya jiwa Muslim macam ni, kita kata ini sangat besar. Jadi, carilah buku-buku Al-Quran dan Sains yang boleh menguatkan pegangan anak-anak kita kepada agama. Nah, ini dipanggil mahabbah. Baik, kita pindah kepada tajuk Anwa'ul Mahabbah. Kategori mahabbah. Berapa kategori kita ada? Ditengok ni. Kata di dalam kitab kita ni ada mengatakan Anwa'ul Mahabbah arba'ah. Kategori cinta itu ada 4. Ada 4. Tanda. Yang pertama, mahabbatullah. Cinta kepada Allah. Kalau tuan-tuan tanya orang Islam, awak sayang ke Tuhan? Cinta pada Allah? Mana boleh Tuhan kita? Adakah kita boleh relax bila dia dakwa sedemikian? Para ulama kata, la takfi. Tidak cukup setakat dakwaan. Tapi sebagai tahap yang pertama, bila dia kata dia cinta kepada Allah, dia sudah mengucap 2 kalimah syahadah, dia mengaku Islam, kita kata Alhamdulillah. Sekurang-kurangnya dia sudah ada kecintaan dia, penerimaan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Itu nikmat. Nikmat yang kita bimbangnya, dia langsung tak kenal Tuhan, tak tahu apa itu. Apa Tuhan. Zaman sekarang ni orang sibuk dengan COVID, cara nak makan susah, awak dia sibuk dengan Tuhan. Ini yang bermasalah. Ini dia panggil orang bermasalah. Maka kita kena menyelesaikan masalah dia. Bagaimana nak selesaikan masalah orang ini, orang seperti ini? Kaifa? Bagaimana kan nu'alij? Kita nak ubati dia. Baik. Yang kedua, tanda martabat yang kedua, itu jenis yang kedua, mahabbatu ma yuhibbuhullah. Kita mesti cinta, sayang kepada benda perkara yang Allah sayang. Barulah dia panggil naik. Jenis yang kedua ni kena kembar yang pertama. Kenapa awak solat? Sebab Allah nak, Allah suka, Allah sayang kepada orang solat. Barulah dia mahabbatullah ditunjukkan dengan bukti kita melakukan ibadat. Kita bukti kita melakukan ibadat. Kalau setakat dakwa cinta Allah, ma fi qalbi ghairullah, kan? Macam orang duduk baca nasi lah, ma fi qalbi, tak ada dalam hati aku ni lain pada Allah Azza wa Jalla. Betul ke? Kan? Mulut yang kata, hati duk fikir benda lain. Kita kata itu dakwaan saja. Dakwaan yang tidak baik. Maka kita bila kita sayang kepada perkara yang Allah sayang, disitulah naiknya martabat kita. Selepas ini kita akan huraikan hadis tentang bagaimana meraih cinta Allah Azza wa Jalla. Baik, kita pergi kepada yang seterusnya. Yang ketiga, al-hubbu lillah wa fillah. Tulis, kalau yang boleh tulis harap tulis. Al-hubbu fillah, al-hubbu lillah wa fillah. Kita sayang kerana Allah dan untuk Allah Ta'ala. Lillah, untuk Allah dan kerana Allah. Dia kata ini min lawazim. Di antara benda yang mesti bila kita kata kita sayang kepada perkara yang Allah sayang, maka kita kena ada di situ keikhlasan, sayang kerana Allah, untuk Allah. Kan dalam hadis Nabi SAW, Nabi kita sebut, siapa dia sayang kepada saudaranya kerana Allah. Kita sayang kepada orang bukan kerana pangkat, bukan kerana dia ada jawatan, bukan kerana dia hebat, bukan kerana tu kerana ni, tapi kerana dia orang yang beriman kepada Allah, maka kita sayang kepada dia kerana Allah. Maka ini
peringkat yang ketiga. Yang keempat, ini berbahaya. Tanda tuan-tuan, ini danger punya kawasan. Al-mahabbatu ma'allah, sayang kepada benda sama dengan Tuhan. La. Dia panggil al-mahabbah asyirkiyah, cinta yang membawa kepada syirik. Sebagaimana orang kafir kan sayang kepada berhala dia kahubbillah, seperti dia sayang ke Tuhan, maka dia panggil mushtarak. Maka ini perkara yang kita kena hati-hati. Kita nak sayang itu jangan sampai peringkat sayang sama macam kita sayang kepada Allah kepada makhluk-makhluk yang lain, maka ini bahaya. Panjanglah huraian dia dalam masalah boleh membawa kepada kerusakan akidah kita. Oh, kita sayang ni lebih pada ni, tak boleh. Sebab itu saya syorkan tuan-tuan dalam masalah ini, cuba tengok dalam kitab Mestika Hadis. Mestika Hadis jilid yang pertama, akhir bab yang ketujuh, bab kewajipan menjaga akidah, menjaga iman daripada rusak. Ini dia panggil cinta kepada benda lain. Tak boleh. Baik. Itu 4 kategori. Yang kelima, ini kita kena faham di antara yang kelima dengan yang keempat. Yang kelima ni dia tak masuk dalam kategori ni sebab dia masuk, dipanggil bahagian khas. Nama dia al-mahabbah at-tabi'iyah. Cinta semula jadi manusia. Manusia ni dia suka kepada benda yang dia suka. Anak mesti sayang kepada mak. Itu tabi'i. Biasa. Kan? Ibu sayang kepada anak. Orang lapar suka kepada makanan. Orang dahaga suka kepada minuman. Kan? Orang letih suka kepada tidur. Suami suka kepada isteri. Itu dia panggil tabi'i. Bagaimana sifat tabi'i ini kita nak naikkan taraf dia menduduk daripada kedudukan yang ketiga, al-hubbu lillah wa fillah. Saya sayang kepada isteri saya kerana Allah Azza wa Jalla. Jangan letak kerana nafsu, memang semua nafsu. Kalau tidak, kalau kerana nafsu saja sama ya kita dengan kambing. Kan? Tapi kita sayang dia kerana Allah Azza wa Jalla, sebab itu suami bertanggungjawab kepada isteri untuk sama-sama kita ke syurga. Tengok isteri comel, kan? Tapi tak solat. Oi, tak boleh ni, my darling. Solat tak solat pun tak apa. Keluar rumah tak tutup aurat, pakai keni lutung. Saya selalu sebut keni lutung sebab saya rasa pelajar kita dah sebati dah dengan istilah ni. Keni lutung tu yang monkey tu kan, dia ada putih atas ni. Itu dia panggil keni lutung. Lutung nama lutung. Baik. Maka itu dia panggil berbahaya. Tabi'i, cinta tabi'i, suka makan. Biasa, manusia akan makan. Kafir makan, Islam makan. Hayawan makan, orang makan. Tetapi kalau kita letakkan, kita makan tu kerana apa? Kerana Allah, sebab nak menguatkan diri untuk beribadat, menguatkan diri untuk berjihad, kita diberi pahala. Yu'jar, diberi pahala dengan perkara yang tersebut. Baiklah para jemaah, itu dia panggil kategori al-mahabbah yang kita kena belajar. Maka dengan itu kita pergi kepada anwa'ul mahbub, perkara yang dicintai. Maka tanda pelajar, perkara yang dicintai secara mutlak, laisa syai'un yuhabbu li dzatihi illa Allah wahdah. Tidak ada benda yang kita sayang kepada zat dia kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Cinta kita kepada Allah. Adapun cinta kepada benda lain, tabi'un li mahabbatillah. Maka dia panggil tabi'. Kita sayang pada dia sebab Allah suruh. Baik, dalam Quran Tuhan kata, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu sayang kepada Allah, ikut aku. Siapa suruh kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allah. Siapa yang perintahkan kita ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allah. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ini mari pula orang pening kepala, dia kata ya, Nabi ni orang macam biasa kita juga. Kenapa kita nak ikut dia? Timbullah satu kumpulan nama dia Quraniyun. Puak-puak pakai Quran saja. Puak-puak pakai, dia tak mau pakai hadis. Dia panggil anti hadis. Puak-puak tak pakai hadis. Kita kata mu tak pakai hadis, kamu tu yang tidak dipakai. Sebab dia sudah kepeningan. Maka kita cinta kepada malaikat.
Walaupun kita tak pernah tengok malaikat, tapi Allah gambarkan malaikat jaga kita. Malaikat telah mengawal kita. Malaikat macam-macam kerja malaikat yang dilantik oleh Allah Azza wa Jalla untuk kita. Maka kita sayang pada malaikat sebab apa? Sebab malaikat itu hamba Allah Taala yang Allah cipta untuk menjaga kita, untuk menjalankan tugas yang telah beri. Kita cinta kepada Nabi, kita cinta kepada wali-wali, kita cinta kepada orang mukmin, cinta itu semua itu tabi' li mahabbatillah. Kenapa kamu sayang kepada Syekh ni? Sebab dia ni orang wara, orang yang soleh, orang yang taat kepada Allah, lagi tinggi ketaatan, lagi tinggi kecintaan dia kita kepadanya, maka itu dia panggil kita nak ambil kecintaan kita kepada Allah. Jadi kita faham di sini perkara yang dicintai yang mutlak Allah li zatihi Allah Azza wa Jalla. Adapun perkara lain, makhluk lain kita cinta kerana tabi', ikut kepada mahabbatillah, ikut kepada perintah Allah Azza wa Jalla. Kita kata alhamdulillah. Harapnya para pelajar boleh memahami. Kitab tentang ilmu macam ini dia agak kena ulang-ulang sikit lah kan, insya-Allah. Baik. Kita pergi kepada martabat, maratibul hub. Martabat peringkat cinta. Saya nak ambil nama je. Peringkat yang pertama dia panggil al-alaqah. Ada hubungan. Kalau kita tak ada hubungan orang itu, macam mana kita nak cinta dengan dia? Kenapa awak sayang dengan dia? Sebab dia keluarga saya, anak saya, isteri saya, suami saya. Dia panggil alaqah. Itu peringkat yang pertama. Kemudian as-sababah. Sebab apa sababah? Mana dituang dalam hati tu perasaan sayang kepada orang tu. Kita kadang-kadang kita tak kenal apa orang, tak. Tapi kita tengok dia tu, kita rasa sayang kepada dia. Itu dia panggil as-sababah. Kemudian al-gharam. Al-gharam ni macam cinta berahi. Sayang tu sebab apa? Sebab kita tak boleh berpisah dengan dia. Itu dia panggil gharam. Kita tak nak hurai banyak, kita nak ambil satu je. Martabat yang keempat dia panggil al-ishqu. Asyik. Asyik ni setengah ahli-ahli kitab tasawuf dia sebut orang yang asyik kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi sebagian ulama mengatakan walihadza la yusafu. Tak boleh kita gunakan istilah ini kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kita boleh gunanya yang kelima. Tanda. Yang kelima dia panggil asyauq. Alif lam shim shin waw qaf. Shin waw qaf. Asyauq dengan makna kerinduan, kecintaan, rindu kita kepada Allah Azza wa Jalla, itu dia panggil syauq. Kalimah syauq boleh digunakan. Sebab apa? Maka dia panggil bila orang tu rindu pada satu benda, dia panggil safaral qalbu ilal mahbub. Bila kita rindu pada keluarga kita, duduk jauh pun kita akan balik. Seminggu, 2 minggu kena kuarantin di pusat kuarantin, duduk situ seorang-seorang sebab mengira hari sebab nak jumpa dengan isteri, nak jumpa dengan anak-anak, nak jumpa dengan mak. Itu dia panggil rindu. Dalam satu hadis, Ammar bin Yasir dia lakukan solat. Bila dia solat, dia buat solat yang ringkas je, tak baca panjang-panjang lah. Kemudian dia cerita kepada orang ni, hadis ni dikeluar oleh Imam Ahmad. Dia kata selepas dia solat, dia berdoa dengan doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan doa, saya baca doa ni panjang tapi tuan-tuan dengar je lah kan. Allahumma inni as'aluka bi'ilmikal ghaib wa qudratika 'alal khalqi. Ya Allah, aku minta dengan nama, dengan ilmumu yang mengetahui segala benda ghaib dan kuasamu mengatasi ke atas segala makhluk. Ahyini idza kanatil hayatu khairali. Hiduplah aku atas dunia ni sekiranya hidup ini memberi kebaikan untuk aku, menambahkan ibadat, meningkatkan takwa. Tapi kalau hidup ni menyusahkan orang, membanyak maksiat, baik aku mati. Dan wa tawaffani idza kanatil wafatu khairali. Mati aku kalau mati itu lebih baik daripada hidup. Ini je yang kita boleh minta. Kalau sakit, kena bala minta mati, tak, itu Nabi larang. Ini kita pilihan. Allah, sekiranya aku ni panjang umur, baik, panjangkan umur aku. Kalau panjang umur menyusahkan, menjadi maksiat, baik aku mati. Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Ya Allah, aku minta takut kepadamu ketika tersembunyi dan ketika zahir. Maknanya ada orang, tak ada orang,
kita takut Tuhan. Wa as'aluka kalimatal haqqi fil ghadabi wadh-ridha. Aku minta lidah aku ni keluar ucapan yang benar ketika aku marah ke ketika aku tenang. Kita ni biasanya kalau waktu tenang okey je, waktu marah jangan main kan. Wa as'alukal qasda fil faqri wal ghina. Aku minta supaya aku ni sentiasa bersederhana ketika fakir, ketika kaya. Jangan sombong, jangan terlalu minta. Wa as'aluka ma'ilan ma la yanfad. Aku minta nikmat yang tak pernah tak putus. Wa as'aluka qurrata 'ain la tanqati. Mintalah cahaya mata yang tak putus-putus. Wa as'aluka badal 'aish ba'dal maut. Aku minta kehidupan yang tenang selepas aku mati. Dalam kubur tak ada azab kubur. Wa as'aluka lazzatan nazar ila wajhik. Aku minta kelazatan dapat memandang kepada wajahmu ya Allah. Baru sampai ke tajuk kita. Wa as'aluka syauq ila liqa'ik. Aku minta biarlah aku ni menjadi hamba yang rindu untuk bertemu denganmu ya Allah. Fi ghairi dara' mudirrah wala fitnatin mudillah. Allahumma zayyina bi zinatil iman wa ja'alna hudatan muhtadin. Mana kita minta kita dapat tengok Allah Azza wa Jalla, bertemu dengan Allah tanpa halangan, dan kita hiduplah kami ini, hiaskan hidup kami dengan iman, dan jadikan kami ini hudatan muhtadin, menjadi orang yang dapat petunjuk dan membawa orang kepada petunjuk. Hadis ini riwayat Imam Ahmad An-Nasai, kata ni muhaqqiq isnaduhu jayyid. Maknanya kita nak dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam doa asyauq ila liqa. Maknanya itulah yang mengatakan kerinduan, peringkat kita biar kita rindu nak bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis Nabi sallallahu beritahu, man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ah. Siapa dia suka, rindu nak bertemu dengan Allah, Allah suka nak bertemu kita. Hadis ini dalam Bukhari dan Muslim. Cuma hadis ni panjang, masa kita pendek. Ketika orang nak mati, Allahumma ja'alna Allahumma khtilna bi husnil khatimah. Ya Allah, mati kita dengan husnul khatimah. Ketika itu malaikat akan datang, tunjuk di mana tempat kita akan duduk lepas pada kita mati. Malaikat buka. Ketika itu orang yang nak mati sedang nazak minta cepat mati sebab nak bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Itu yang dikatakan man ahabba liqa Allah. Siapa dia suka nak bertemu Allah, Allah nak suka jumpa kita. Kalau dia boleh bercakap, dia suruh semua doktor-doktor balik cabut wayar-wayar ni, aku nak mati cepat nak bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Itu dia panggil. Dalam hadis ini sahih dalam surah Al-Ankabut ayat 5. Man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahi la'at. Siapa dia mengharapkan akan bertemu dengan Allah, Allah Ta'ala bagi tempoh pada dia. Bila nak jumpa aku? Bila mati. Tunggu mati dulu. Tak mati tak boleh jumpa Tuhan. Tak boleh bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Maka ketika itulah manusia ni akan membuat persiapan. Bila seorang itu rindu untuk bertemu dengan Allah, maka ketika itu kita akan buat persiapan yang mantap, persiapan yang rapi, persiapan yang besar. Sebab apa? Sebab kita tahu kita akan bertemu dengan Allah, takkanlah kita nak pergi. Kita ni bandingan yang simple. Laisa kamitslihi syai'. Kita tak boleh banding dengan Allah Azza wa Jalla. Kita bila kita nak pergi jumpa orang yang kita sayang, kita bawa hadiah, kita bawa benda ni, bawa souvenir, macam-macam benda yang kita bawa. Betul? Kita nak jumpa dengan Allah Ta'ala tak bawa bekalan yang cukup. Bagaimana nak tunjuk Allah Ta'ala kita kaya tapi sedekah tak ada? Kita sihat, solat tak ada. Kita sihat walafiat, tubuh gagah perkasa, puasa sunat tidak ada. Allahu Akbar. Itu sebab di antara diceritakan bahawa orang mati, orang beriman mati, yamutu bi'araqil jabin, berpeluh di dahi dia. Sebab apa? Dia malu nak bertemu dengan Allah di saat ibadatnya, amalannya terlalu sedikit. Subhanallah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita letakkan kita nak bertemu dengan Allah. Tapi apa persiapan kita? Apa ibadat kita? Banyak mana kita baca kalamullah setiap hari, Quran. Berapa banyak kita zikir sebut nama Allah setiap hari. Biar kita rasa kita nak jumpa Allah ada persiapan. Nak jumpa Allah tak ada persiapan, kita kata ini satu benda yang ajaib. Nak jumpa orang tak mau siap. Baiklah para jemaah sekalian, bagaimana langkah? Tajuk kita, bagaimana kita nak meraih mahabbatullah secara ringkasnya. Kita ni panjang tapi saya nak ringkaskan. Dalam sebuah hadis yang diriwayat oleh Imam Al-Bukhari,
Nabi kita bersabda anillah. Qala Allah Ta'ala, dia panggil hadis qudsi. Hadis qudsi. Allah kata apa? Ma taqarraba ilayya 'abdi bimisli ada maftaratu alaih. Tidak ada satu amalan, tanda tuan-tuan, tidak ada satu amalan untuk mendekatkan diri kepadaku lebih aku suka daripada apa yang hamba-hamba aku tunaikan amalan yang difardukan ke atas mereka. Amalan wajib, utamakan itu. Kemudian setelah kita selesai yang wajib, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Berterusanlah hamba aku mendekatkan diri kepadaku dengan melakukan amalan-amalan sunat sehingga aku sayang kepada dia. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan-puan, kita nak Allah sayang ke tidak? Saya yakin dan percaya semua yang ada depan saya ni semua kata nak Allah sayang. Tapi bagaimana kita dengan amalan fardu? Jaga solat fardu, berjamaah, khusyuk, memahami bacaan, dan jaga amalan sunat. Ini yang kita duk kempen pagi, petang, siang, malam, zikir waktu pagi, solat sunat, baca Quran, sedekah sunat puan. Sebab Allah kata dalam hadis ini, hadis kursi, sentiasalah hamba aku yataqarrabu ilayya bin nawafil, melakukan amalan-amalan sunat hatta uhibbah, sehingga aku sayang kepada dia. Fa iza ahbabtu, bila aku sayang kepada dia, maka aku menjadi pendengaran dia, aku jadi penglihatan dia apa ni segala. Artinya semua kita, penglihatan kita, pendengaran kita, apa lagi ni, penglihatan kita, wayaduhu, tangan kita, kaki kita berjalan, duduk di bawah panduan pimpinan daripada Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala akan taufik kita melakukan perkara-perkara yang baik. Perkara-perkara yang baik. Allah kata, wala in sa'alani la'utiyanna, kalau dia berdoa aku beri. Wala in sta'adani, kalau dia minta perlindungan aku lindungi dia. Maka itu di antara, hadis ni panjang lagi lah, kita berhenti setakat itu. Yang pentingnya para jemaah sekalian, dua sebab manusia ni meraih cinta Allah Azza wa Jalla. Yang pertama dia panggil melakukan yang fardu. Yang kedua menunaikan amalan yang sunat sebanyak mungkin. Timbul lagi soalan, ustaz, kami ni nak buat yang sunat tapi yang fardu ada tertinggal dulu, muda-muda tak qada. Qada lah. Jangan ada buat alasan pula. Qada di samping kita buat yang sunat sekarang. Yang bersifat harian kita kena buat sunat. Jadi dua perkara ini, maka para jemaah sekalian, insya-Allah kita akan mendapat kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Sebuah buku yang saya usahakan, tuan-tuan tanda buku ni nama dia Musafir Menuju Allah. Buku nama apa? Musafir Menuju Allah. Dalam buku ni kita bawa 10 sebab untuk meraih mahabbatullah, cinta Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan belilah buku tu baca. Kalau tak nak baca buku, tengok dalam video siri-siri kuliah saya tentang dia panggil sebab-sebab mendapat cinta Allah. Ada beberapa 10 siri kuliah tak silap saya. Tuan-tuan boleh dengar, dan kalau boleh dengar boleh baca, lagi menarik insya-Allah. Musafir, tajuk dia Musafir Menuju Allah. Musafir Menuju Allah. Baik, oleh kerana masa kita terhad, saya bagi rujukkanlah kepada tuan-tuan sekalian. Baik, dalam hadis ini Nabi kita SAW sebut beberapa anggota, dia panggil hawas, panca indera. Aku menjadi pendengar dia, penglihatan dia, tangan dia, kaki dia. Kenapa Tuhan tak sebut lisan? Allah Ta'ala tak sebut dalam hadis kursi, dan lidah dia. Tuan-tuan kena ingat. Sebab apa? Sebab mata, telinga, tangan, kaki, banyak anggota ini dia buat kadang-kadang tanpa kawalan, spontan. Kita duduk berjalan, tiba-tiba dengar orang mengumpat. Kita tak nak mengumpat pun dengar. Kan? Kita berjalan, tengok-tengok, mata kita tengok benda maksiat. Tangan kita pun duduk jamah situ, jamah sini, kaki. Tapi lisan, harakatul lisan la taqa illa biqasdin wa ikhtiyar. Tanda, ini rahsia. Nabi SAW tak sebut lidah. Kenapa?
Sebab lidah dia tak jadi spontan. Kecuali orang bermimpi je cakap spontan. Dia mimpi, dia mengigau. Cakap tak tahu apa. Tapi kalau kita yang sedar, kita yang keluar perkataan-perkataan yang tidak baik. Mengumpat orang, kata orang, keji orang, perli orang. Maka di situ Allah Subhanahu Wa Taala letak harakat lisan duduk di bawah harakat at-ta'abbudi, duduk di pada harakat mungkin jaga lidah kamu. Jangan bercakap kecuali benda yang baik, jangan bercakap kecuali benda yang tak baik sebab dia tak jadi spontan. Setiap benda yang keluar daripada lidah, yang keluar daripada lidah, maka lidah itulah yang akan ditanya, dipersoalkan oleh Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat. Dipersoalkan oleh Allah pada hari kiamat, setiap kita yang bercakap kena berlaku. Jadi dalam hadis ini, hadis kursi yang panjang ini, Allah Ta'ala sebut 4 anggota, dia tak sebut lidah. Sebab apa lidah? Sebab lidah ni dia akan bercakap sendiri. Hasil daripada mata, telinga tengok, lidah yang buat kesimpulan. Lidah yang buat kesimpulan. Sebab itu sekarang ni pula orang tak bercakap juga dengan lidah, dia bercakap dengan tangan. Sama jugalah dia tangan tu, tangan yang tolong bercakap bagi pihak apa? Bagi pihak lidah. Masya Allah, tabarakallah. Baiklah para jemaah sekalian, di antara yang terakhir, peringkat yang paling tinggi martabak apa ni? Martabak mahabbah tadi dia panggil maqam al-ubudiyah. Satu lagi dia panggil al-khullah, khalil. Martabak khalil dan juga martabak al-ubudiyatu lillah, martabak hamba sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut subhanallazi asra bi'abdihi. Semasa suci Allah Ta'ala yang memperjalankan hamba dia. Jadi insya-Allah kita sambung perbincangan kita dalam sidi yang akan datang, martabat al-ubudiyah dan martabat al-khullah, khalilullah. InsyaAllah dalam sidi yang akan datang. Dan kita akhirkan kitab kita ni. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.